Okey, baik. So kita akan sambung topik yang semalam, sambungan kepada subtopik yang semalam, iaitu example 1.2.3b. Okay, actually saya dah semak dekat Sidos, awak semua dah hantar, bagus, terima kasih. Okay, untuk example 1.2.3b, for the given values, express each of the expression in term of P and Q. So di sini di question dia minta awak express in terms of P and Q. So that you guys kena tukarkan kepada sebutan P dan Q based on soalan yang diberi . Okay, contohnya dibagi log base 2 24. So that nak convert kepada bentuk P dan Q. So you guys kena pecahkan log ni kepada ungkapan ataupun nilai 2 dan 6 yang boleh kita gunakan untuk kita gantikan kepada sebutan P dan Q . Contohnya 6 kali dengan 2 kali dengan 2. Actually kita boleh buat untuk soalan yang macam ni, kita boleh buat kaedah try and error. Either you buat 2 kali 12 24 ke kan, ataupun 4 kali 6 24. So either one, you kena try and error. Okay, as long as dia punya nilai yang awak pecahkan itu dia sama dengan apa yang dibagi dalam soalan. Okay, contoh kalau dibagi 2, 6, maksudnya dia nak awak guna nombor 2 dan nombor 6. So kalau 2 kali 12, mungkin kita hanya boleh guna 2 saja. So 12 ni kita tak boleh nak ganti dengan sebutan yang diberi. Okay, kalau 4 dengan 6 mungkin kita boleh ganti dengan 6 saja. Okay, yang 2 tu kita tak boleh gantikan. So that kita kena pecahkan lagi. So bila kita pecahkan, kita kena dapatlah 6, 2 kali 2. 6 kali 2 kali 2, 24. Lepas tu based on law of number 4, whereas kalau darab, maksudnya bila kita pecahkan kepada log yang berasingan, so dia akan jadi log base 26, log base 22, log base 22. Okay, selepas itu kita akan gantikan log base 26 ni dengan sebutan Q, P dan P. So dapatlah 2P tambah dengan Q. Okay, so ini yang dimaksudkan dengan express each of the expression in terms of P and Q. Okay, baik. Seterusnya. Okay, untuk soalan nombor 2, given log base 4, 3 equals to 0.7925 and log base 4, 6 equals to 1.2925. Actually this one awak boleh tekan kalkulator actually, but because of kalkulator awak hanya kira log base 10 sahaja. So kalau nak tekan juga kalkulator, awak buat log 6 bahagi dengan log 4. Kita guna rule number 3 ataupun law number 3. Okay, so bila tekan kalkulator, awak akan dapatlah 1.2925. Okay, so yang itu yang dimaksudkan dengan law number 3 dan juga apa yang dimaksudkan dengan log 6, iaitu log base 10. Okay, sama juga dengan ini log base 4, 3 sama dengan 0.7925. Okay, baik. Sekarang calculate the value of log base 3, 6 plus log base 4, square root 6 minus log base 4, 9. Okay, actually dia dah tunjuk kat bawah ni kan. Cuma di sini, okay, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Yang pertama sekali, dia buat log yang base tak sama, dia samakan base dahulu. Okay, so dia samakan base.
So because of this one log base 3, so dia apply rule number 3, whereas pecahkan kepada dua bahagian, iaitu dia akan jadi log base 4 6 divide by log base 4 3. Okay, log base 4 6 divide by log base 4 3 Okay, and then this one macam mana dapat 1/2 because of okay, this one log 3 divide by log 6 divide by log 3. Okay, and then kenapa kalau di sini saya tak letak base kan? Saya anggap dia sebagai base 10. Tapi di sini saya kena letak base. Sebab soalan ni dia dah ada base, iaitu base 4. So kita letaklah base 4. Kalau base 5 kita letak base 5. Tujuan dia kita nak samakan dia punya base. Okay, bila kita samakan dia punya base, kita boleh apply law of logarithm. Okay, kemudian plus, and then yang square root kita tukar dia jadi dalam bentuk index ataupun dalam bentuk power, whereas kita letak bracket and then tukarkan kepada kuasa, iaitu square root sama dengan kuasa 1/2. So kuasa pindah ke depan, so that awak akan dapat 1/2 log base 4 6 tolak log base 4 9. Okay. Okay, itu yang dimaksudkan macam mana cara dia dapat. Seterusnya, gantikan nilai ni log base 4 3. Ada tak log base 4 3 sini kan? So sini gantikan nilai. Okay, gantikan nilai log base 46 1.2925 bahagi dengan 0.7925 tambah dengan 1/2. Okay, 1.2925 tolak dengan log base 49. Ada tak 9 kat sini? Tak ada. So bila tak ada, apa yang awak perlu buat adalah awak kena pecahkan 9 ni jadi 3 kali 3. So bila 3 kali 3, boleh tak apply rule of index? Boleh. Ataupun nak guna kita buat 3 kali 3 ataupun log base 4 3 kuasa 2. So 2 pindah ke depan. Either one Kalau 3 darab 3, dia akan jadi log base 4 3 tambah log base 4 3. So this one untuk log base 4 3 darab 3. Okay. Satu lagi log base 4 3 kuasa 2. Bawa ke depan, dia akan jadi 2 log base 4 3. So ganti nilai. Alright. So akhir sekali akan dapat the same answer Okay. Baik, seterusnya exercise 1.2.3b. Okay, untuk exercise 1.2.3b macam biasa, awak kena buat and then kena hantar dalam SIDOS. Okay, for the given value, express each of the expression in term of A, B and C. Okay, dia dah bagi dah. Dia dah bagi dah dalam soalan. Term A, B dan C sama dengan log base 26, log base 23, log base 25. So that awak nak guna 6, 3 dan 5 dalam setiap soalan. Okay, contohnya 18. 18 sama dengan 6 kali 3. So that kita tukar log base 2. Put the bracket 6 times 3. So apply dia punya law of logarithm, whereas dia akan pecah kepada dua log, and then gantikan dia punya sebutan tadi, term tadi dengan soalan diberi, iaitu A plus dengan B. Okay,
So this one kena pandai guna sifir untuk soalan exercise 1.2.3b. Okey, cuba tengok soalan 3 Roman 3 Roman. Okey, soalan 3 Roman dia bagi log base 2 kemudian 1/2. So 1/2 sama dengan 2 kuasa negatif 1. Okay, 2 kuasa negatif 1. Macam mana kita nak nak tukar kepada term A, B dan C ni, atau A, B ataupun B, C ni. Okay, ataupun kita nak guna term tadi kan. So macam mana kita nak buat? Actually kita tak boleh gunalah kaedah ni. Kalau guna kaedah ni terus dapat nilai. Kan? Kalau kita ubah dia punya bentuk jadi 2 kuasa negatif 1, kita akan dapat nilai negatif 1. Okay. But in this question dia nak awak express in term of diberi. Okay. So kita kena carilah berapa dapat berapa 1/2. So 3/6 sama dengan 1/2. Okay. So that log base 2 3/6. So sekarang ni kalau awak tengok pada soalan 3 Roman dia single log. So bila kita nak apply law daripada single log kepada 2 ataupun lebih log base 2 3 tolak dengan log base 2 6. So 3 sama dengan B, 6 tolak A. Okay. Buat exercise 1.2.3b. Okay, so saya sambung soalan 2. Okay, untuk soalan 2, given that log base 2 3 equals to 1.585. Okay, so dia bagi this one. Okay, and then log base 2 5 equals to 2.322. Okay, find the value of the following logarithm. Ingat, tengok soalan dia minta awak find the value of the following logarithm. So konsep yang sama, yang mana awak dikehendaki menggunakan apa yang diberi dalam soalan, iaitu log base 23 dengan log base 25 sahaja. So 75 sama dengan berapa? Tekan kalkulator. Kan? So 3 kali 5, 15. 15 kali berapa? 75. Okey, 3 kali 5, 15 kali dengan berapa lagi? So di sini pentingnya awak kena ada kalkulator. 5. Okay, kali dengan 5. Okay, so di sini dia akan jadi log 2. 3 kali 5 kali 5. So apply dia punya law of index. Awak akan dapat log 2, 3 plus log base 2, 5 plus log base 2, 5. So gantikan nilai yang diberi. Kemudian tekan kalkulator. Okay. So tengok soalan seterusnya. 0.6 tekan kalkulator. Berapa dapat 0.6? 3 bahagi dengan 5. So 0.6 sama dengan 3 bahagi 5. So means that log base 2 3/5. So apply law of logarithm. Log base 2 3 tolak dengan log base 2 5. So gantikan nilai 1.585 tolak dengan 2.322. Tekan kalkulator, dapat jawapan akhir. Okay.
So cuba buat untuk soalan 3 Roman, 4 Roman, 5 dan 6 selepas ni. Okay, seterusnya tengok soalan 3. Given that log base 7, 5 equals to 0.8271. Okay, log base 7, 6, 0.9208. Determine the value of log base 7, 30 plus log base 7, 1 over 5. Okay. So, key point dia mestilah kita gunakan apa yang diberi di dalam soalan. So that untuk log base 730 kita tahu bahawa kita boleh gunakan sifar 5 kali dengan 6. Okay. Kita akan dapat 30 tambah dengan log base 7. This one tukarkan kepada improper punya fraction. So dapat 6/5. So this one 6 over 5. Okay, so bila darab dia jadi tambah. So log itu akan pecah kepada dua bahagian. Bila bahagi dia akan jadi tolak. Tolak dengan okay. So and then kemudian gantikan dengan nilai yang diberi. Yang diberi 0.8271 tambah dengan 0.9208 tambah dengan 0.9208 tolak dengan 0.8271. Okay, so awak tekan kalkulator, so awak akan dapat jawapan akhir seperti ini. Okay. Baik, seterusnya soalan 4 awak boleh cuba buat sendiri. Okay. So semua dah ada buku So saya takkan tunggulah maksudnya. Sebab semua dah ada buku, so saya akan pergi dengan lebih laju. Selebihnya latihan awak boleh buat dalam buku dan hantar selepas kelas. Alright, seterusnya ialah example 1.2.3c. Find the value of log base 16 for t minus log base 16 2 minus log base 16 5. Okay. So dia dah bagi soalan tapi without any value. Okay, so without any value dia nak awak selesaikan kemudian menggunakan kalkulator ataupun menggunakan law of logarithm dan dapatkan jawapan akhir. Okay, so di sini awak tengok dia base dia dah sama semua, base dah sama. So apa yang perlu kita buat adalah kita apply terus law of logarithm So log base 16 40 tolak bahagi 2 tolak bahagi 5. Okay. Dia tolak saja bahagi So that yang bahagi kat bawah ni dia akan jadi darab. Okay, so akan dapat 40 bahagi dengan 10. So akan dapat log 16 4. Right? Okay, so dah dapat log 16 4 sama macam dalam contoh yang diberi ni, solution yang diberi dalam contoh ni. Kemudian seterusnya awak bahagikan kepada dua bahagian, iaitu kita apply rule number 3. Okay, yang mana kita pecahkan kepada 2 iaitu log 4 bahagikan dengan log 16. Okay. Di sini dia gunakan base 4. Kenapa dia gunakan base 4? Dia ambil kira nilai yang terkecil bagi kedua-dua ni. So di sini juga penentuan base pun kita try and error kalau ikutkan
Okay, ataupun kita depend on dekat nilai yang diberi ni. Okay, which one yang lebih kecil? Kenapa? Because of bila kita pilih yang lebih kecil, contohnya kita ambil 4, this one put 4, samakan dia punya base. So apa yang berlaku adalah bila 4 dengan 4 dia akan jadi 1. Kemudian 4 dengan 16 kita boleh tukar 16 kepada nilai 4 kuasa 2. So yang atas jadi 1 kan, kuasa 2 boleh bawa ke depan. So log 4 ni sama, dia akan jadi 1. So 2 kali 1, 1. So akan dapat 2 kali 1, 2. So akan dapat jawapan akhir 1/2. So actually semua law yang ada dalam logarithm diguna pakai. Okay, diguna pakai. So that's why pentingnya awak kena faham law itu, dan lebih baik kalau boleh hafal satu persatu. Okay, ataupun saya tak suka guna perkataan hafal, tapi saya suka kalau awak ingat. Sebab nak ingat tu senang saja, awak kena banyak buat latihan. So bila banyak buat latihan, automatically awak akan ingat lah. Okay, so sekarang kita tengok exercise 1.2.3c. Okay, untuk exercise 1.2.3c, kita tengok, okay, dia bagi 2 log base 8/4 tolak 1/2 log base 8/25 tambah log base 8/10. Okay, okay, untuk soalan ini, base dia dah sama. Cuma macam mana kita nak find the value? Find the value macam mana kita nak solvekan soalan ini. Okay, pertama sekali kita boleh gabungkan, jadikan dalam satu log. Okay, kemudian kita boleh simplifykan. So nak gabungkan, pindahkan kuasa ke belakang dahulu. So dia akan jadi kuasa 2, kemudian dia akan jadi kuasa 1/2, and then this one kekal 10. Okay. Baik, seterusnya yang ini kita boleh tekan kalkulator ataupun kita biarkan dulu. Kita nak tengok apa jadi. Okay, so yang tolak tadi kita bahagi, yang tambah kita darab. So kita gabungkan 4 kuasa 2 tolak 25 1/2, kemudian darabkan dengan 10. Okay, cara tulis dia lebih kurang macam ni. Okay, kemudian cuba kita tekan kalkulator, dia akan dapat 16/5 darabkan dengan 10. So this one 10 bahagi 5, 2 kali dengan 16, 32. Okay, log base 8, 32. Okay, saya sambung sebelah sini. Okay, seterusnya kita pecahkan kepada dua bahagian. Log 32 bahagi dengan log 8. Okay, so kita nak guna which one? 8 boleh 8? Sini kalau kita letak 8, boleh ke? So kalau kita letak 8, contoh kalau kita letak 8. So apa yang berlaku? Yang ni kita kena ubah kepada nilai 8. Okay, 8 kali kuasa berapa? Dapat 32. 8 kuasa 2 dah 64. So means that 8 kita tak boleh guna. Okay, so kita kecilkan lagi dia punya nilai. Contohnya 4. 4 boleh tak 4? Kalau 4 di sini. Okay. 4 kuasa berapa? 32. 4 kuasa 2, 16. 4 kuasa 3. 4 kuasa 3. 64 pun tak boleh juga. Okay, so bila tak boleh, kita kecilkan dia punya base lagi. Okay, kita tukar pula kepada base 2. Okay. Okay, base 2. 2 kuasa berapa dapat 8? Okay, 2 kuasa 3. So 2 kuasa 3. Kemudian this one log base 2.
2 kuasa berapa? 35, 32. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4, 16. 2 kuasa 5. Dapat ke 2 kuasa 5? Okey, so 2 kuasa 5, 32. So, sekarang base dengan nilai sama. So, pindahkan kuasa ke depan. So, akan dapat 5/3. So, this one sama dengan 1 . Okey. Okey, boleh ke setakat ini? Okey, so soalan-soalan lain tu awak boleh cuba buat sendiri. So, saya tunjukkan satu contoh. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok example 1.2.3D. Okay, untuk example 1.2.3D, tengok soalan dia, dia akan minta awak solve for the x. Solve for the x. So, log base 3x plus log base 9x equals to negative log base 27x plus 11. So, di sini soalan base dia tak sama. Base is not same. So, apa yang awak perlu buat pertama sekali adalah samakan base. Nampak? Awak kena samakan base. Okey, tujuan dia adalah untuk kita apply law of logarithm. So, bila nak samakan base, yang tak sama tadi, kita pecahkan kepada dua bahagian dan kita pilih satu base yang kita nak samakan. So, that y, dia akan jadi log base 3x divided by log base 3, 9. And then this one, log base 3x divided by log base 3, 27. Okay, after that, nampak tak nilai x, nilai 9 dengan 27 ni? So, kita boleh tukarkan kepada nilai 3. Ataupun kita tukar dalam bentuk indeks, iaitu 3 kuasa 2. Untuk nilai 9. Dan untuk nilai 27, 3 kuasa 3. Tujuan dia adalah supaya kita boleh hilangkan log ini. So, kuasa 3 bawa ke depan. So, dapat 2. Log 3 base 3. Okay, and then 3 log base 3, 3. So, yang ini kita boleh cancelkan. Okay, so seterusnya kita akan dapat nilai seperti ini. Dan kemudian apa kita nak buat seterusnya? So this one log base 3x per dengan 2 tambah dengan log base 3x per dengan 3. So macam kena kita nak selesaikan. Okay. So kita boleh samakan pembawah dia. Okay, sebab pembawah dia ada 2, ada 3 kan. Okay, so nak samakan pembawah. So log base 3x. Okay, kita log base 3x per dengan 6 tambahkan dengan 2 log base 3x kemudian sama dengan 6. Okay, equals to 11. Okay, di sini kita samakan pembawah samakan dia punya denominator. Okay, so yang pembawah dia kita pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi darab. So 6 kali dengan 11 akan dapat 66. And then di sebelah atas remain. Lepas tu kalau awak tengok, base dengan nilai ni sama base dengan nilai ni sama. Okay, base dengan nilai ni sama. Base dengan nilai ni sama, iaitu base 3x, semua base 3x. So maksudnya kita boleh tambah yang kat depan ni.
So 6 tambah 3, 9 tambah 2, 11. So dapat 11 log base 3x sama dengan 66. Kemudian 11 ni pindahkan sebelah kanan jadi bahagi 66 bahagi 11. So 66 bahagi 11 sama dengan 6. And then dah dapat dalam bentuk single log seperti ini, kita tukar kepada index form. Where is base 3 kuasa 6 sama dengan x. Tekan kalkulator. Dapatlah jawapan x dia sama macam ni. Okay. So panjang sikit lah. Dan that's why logarithm ni terdapat di dalam ADMAT semasa tingkatan 4 dan 5. Okay, semasa tingkatan 4 dan 5. Okay, so siapa yang pernah belajar ADMAT, so dia dapatlah gambaran bentuk soalan dia. Okay, tengok contoh nombor 2. Solve for x. Okay, so this one actually sama macam dengan index. But index dia punya base sama. Tapi kalau base tak sama, kita kena tukarkan kepada bentuk log ataupun kita tambah log kat depan. Okay, so di sini apa yang dibuat adalah kita tambahkan log di depan. Okay, tambahkan log di depan. So jadi log base 10 3 kuasa x tambah 1, log base 10 2 kuasa x tambah 1. Okay, dia nak tambah, dia suruh tambah dengan log base 10. Okay, kita tambahkan log base 10 di kedua-dua bahagian, kiri dan kanan. Okay, ini pun salah satu kaedah. Kemudian seterusnya, kuasa pindah ke depan. Kuasa pindah ke depan. So dia akan dapat seperti ini, x plus 1 log 10 3 sama dengan x plus 3 log 10 3. Kemudian kembangkan. So akan dapat seperti ini. Okay, x log base 10 3 tambah dengan log base 10 3. Kemudian this one akan dapat x log base 10 2 tambah 3 log base 10 2. Okay. Okay, seterusnya awak cari yang sama. Apa yang sama maksudnya? Yang ada 3, yang ada x. Yang ada x. Samakan. Sorry. Okay, yang ada x. So, x log base 10 3 tolak dengan x log base 10 2. Kenapa tolak? Kita pindah sebelah kiri. So, dia akan jadi minus. Okay. Kemudian, yang tak ada x, pindahkan sebelah kanan. Okay, pindah sebelah kanan. Seperti ini. Okay, seterusnya, kita gabungkan ataupun kita factorizekan. Factorizekan dapat x in bracket log base 10 3 tolak dengan log base 10 2. Okay, kemudian pindahkan sebelah kanan. Bila dia darab, pindah jadi bahagi. Okay, sudah bila dah dalam bentuk ini. So, apa yang awak nak buat? Tekan kalkulator. Okay, sebab kalkulator awak dah ada log base 10. Okay, sebab itulah digunakan log base 10 untuk soalan ini. Sebab itu dia gunakan log base 10 untuk soalan ini. Okay, so mari kita cuba buat exercise 1.2.3D. Okay, untuk soalan exercise 1.2.3D. Okay, so tengok soalan dia bagi 3 tambah log base 2 in bracket 2x tolak 1 sama dengan log base 2x. So that sekarang kita ada log base 2. Kita samakan base. So kat sini tak ada log, kita letak log base 2. 2 dah dapat 3 di depan.
Okey, salin balik. Okey, kemudian 3 ni kita pindah ke belakang. Pindah ke belakang, dia akan jadi log 2, 2 kuasa 3 tambah dengan log 2, 2x tolak 1. Okey, log 2x. Okey, ni saya cuba dulu. Dia kena cuba jaya lah, banyak kaedah cuba jaya. Okey, so sekarang dah sama. Okey, so sekarang kita boleh apply law of index ni. So tambah dia akan jadi darab. So 2 kuasa 3 darabkan dengan 2x tolak 1. Log 2x. So 2 kuasa 3 sama dengan 8. 8 kembangkan akan dapat 16x tolak 8 sama dengan x. Okey. Okey, so log base 2, sini pun log base 2 sama. So kita selesaikan yang ni lah, yang bukan log base tadi. So 16x pindahkan x sebelah kiri jadi negatif, pindahkan negatif 8 jadi positif 8. So kita akan dapat 15x sama dengan 8, pindahkan 15 ke sebelah kanan dapat dah 8 per 15. Okey, ini untuk satu kaedah lah. Untuk satu kaedah. So ada satu lagi kaedah. Okey, sebab tu saya kata kita banyak try and error dalam soalan ni. Okey, mana dia nak tengok, nak uji kreativiti awak menjawab ataupun menyelesaikan soalan yang melibatkan log ini. Okey, contohnya kita boleh buat 3 sama dengan log base 2x tolak dengan log base 2, 2x tolak 1. Okey. Sini sebelah ni kita boleh apply law of logarithm. Log base 2, x bahagi dengan 2x tolak 1. Okey, sama dengan 3. So now, kita dah ada single log. Apa kita nak buat? Kita convertkan kepada bentuk index form. So, base 2 kuasa 3 sama dengan x per dengan 2x tolak 1. So, 2 kuasa 3, 8. X. 2x tolak 1. Pindah naik ke atas. So, dia akan jadi sama juga. 16x tolak dengan 8 sama dengan x. So, selesaikan, dapatlah jawapan akhir. Okey, 16x tolak x sama dengan 8. 15x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 15. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Kita tengok soalan. Okey, kita ambil soalan 6. Okey, log base x and then log base x square 10 equals to 6. Okey. Okey, so macam mana kita nak buat? Kita dibagi base dia x. Okey, so that macam mana kita nak buat? Kita pecahkan kepada dua bahagian, iaitu log 10 bahagikan dengan log x tambah dengan log 10 bahagikan dengan log x kuasa 2 sama dengan 6. Okey, so saya tak letak lagi base. So sekarang saya nak tengok saya nak guna base apa untuk selesaikan soalan ni. Okey, kalau saya guna base 10, could be the problem with this one yang sebab ada x. So saya guna base x. Okey, saya guna base x. So bila saya guna base x, this one akan jadi 1. Okey, so this one saya boleh pindah ke depan. So dia akan jadi log
X10 tambah dengan log X10 per dengan 2 sama dengan 6. Okay, sorry, saya letak. Tak boleh letak equals Okay. So, seterusnya saya samakan pembawah dia. Pembawah dia 2 sini, 2 letak depan. Okay, dah sama pembawah. Dia punya denominator kita boleh pindah sebelah kanan akan jadi 6 kali dengan 2. So 2 log X10 tambah log X10 sama dengan, okay, sama dengan, sambung sini So dia akan jadi log X10 kuasa 2 tambah dengan log X10 sama dengan 12. Kemudian 10 kuasa 2, 100. Bila tambah, kita combinekan, dia akan jadi 100 kali 10 log X sama dengan 12. So, 100 kali 10 dapat 1000. Okay, so dalam single log, kita tukar kepada bentuk indeks. So, dia akan jadi base X kuasa 12 sama dengan 1000. So, pindahkan, dia akan jadi punca kuasa 1012. Okey, punca kuasa 1012 ataupun punca kuasa 10. Di soalan ada apa? 1, 2, 12. Patutnya 10 lah. Okey, jawapan dia sepatutnya punca kuasa ikutkan, dia akan jadi 1000 bracket kuasa 1/12.